Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Benar ya Tuhan, di dalam hidup kami boleh mengenal Engkau, boleh melayani Engkau ya Tuhan, itu adalah hal yang teramat indah. 感谢主，在我们的生活当中，我们可以信靠，我们可以服侍你，这是多么美好的一件事。 Hari ini kami bersyukur Tuhan pelihara hidup kami. 我们感谢神看顾我们，保守至今。 Ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersandar dan berharap kepada Engkau. 求主你教导我们依然的依靠你， Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah pada setiap kami. 通过你的信息、你的福音，求主你对我们说话， Agar kami boleh ditemukan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang dapat dipercaya. 让我们可以成为一个你可信赖的仆人。 Berbicaralah ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman. 天父啊，求你对我们说话，我们已经预备心聆听。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祷告，乃是奉靠主耶稣的名。 Amin. 阿门。 Saudara, kita bersyukur kita sudah masuk ke bulan ke-6 di tahun ini. 我们感谢神今年我们已经进入了第6个月， Waktu berjalan begitu cepat, saudara. 时间过得非常快。 Tapi pastikanlah kita menjalaninya itu semua berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. 我们可以确定的就是我们是与主同行的。 Hari ini tema yang begitu indah kita akan renungkan bersama-sama, pelayan yang dapat dipercaya. 今天的主题是很好的，就是可信赖的仆人。 Saya mengajak kita semua membaca dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang kedua. 我们打开圣经来看《哥林多前书》第4章1到2节。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, nanti akan dibacakan juga dalam bahasa Mandarin. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 人应当以我为基督的执事，为上帝奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari ini semakin sulit bagi kita untuk menemukan orang yang benar-benar dapat kita percaya. 弟兄姐妹们，在这个现今的时代，我们实在是很难找到我们可以信赖的人。 Barusan ini ada seorang teman yang kena penipuan via telepon, saudara. 近来我一位朋友接受到这个欺骗在电话上的一个诈骗。 Jadi teman saya ditelepon dan dikatakan anaknya sedang jatuh di sekolah dan guru-gurunya sedang membawa anak tersebut ke unit UGD di rumah sakit dan segera dirawat. 他接到电话就通知他，他的儿子在学校里面遇到了这个麻烦，所以呢，老师们已经把他送到医院到急诊室了。 Dan penipu itu yang menyamar sebagai gurunya, saudara, meminta sejumlah uang untuk ditransfer. 他扮演这个诈骗的，扮演是成为自称是他的老师，那么希望他汇了一笔款，是可以救他的孩子。 Saudara, walaupun teman ini sudah tahu sering kali terjadi penipuan via telepon, 他已经知道了很多在电话里的这个诈骗， tetapi kali ini saudara itu begitu meyakinkan sekali. 但是那个诈骗的呢，他的骗子非常的真实。 Penipu itu tahu nama kepala sekolah, nama guru-guru, semua guru-guru anaknya yang orang tua ini juga tahu nama-nama guru itu. Jadi begitu meyakinkan, saudara. 但是那个骗子他可以提到这个校长的名字、老师的名字，所以呢，家长不得不信。 Dia sudah nangis dan dia sudah sedih, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. 他接到电话之后一直在哭，就不知道怎么办。 Hampir-hampir dia mau transfer, saudara. 差一点要汇了那个钱。 Kebetulan dia tiba di kantornya dan teman-teman di kantornya itu mensadarkan dia, membangunkan dia dan mengatakan itu penipuan. 他回到了办公室，就是他的同事就是提醒了他，这是一个诈骗的。 Saudara, hari ini penipu semakin nyata, semakin real, saudara. 最近这样的诈骗的事件呢，是非常的真实。 Di zaman yang penuh dengan polesan-polesan
kemasan-kemasan yang indah, tipu daya dan manipulasi, semakin sulit kita menemukan orang yang bisa kita percaya. 在这充满了光鲜亮丽的包装，很多欺骗，很多这个操纵的时代呢，我们越来越少可以值得信赖的人了。 Tanggal 1 sampai tanggal 3 yang lalu kemarin ini saya baru memimpin sebuah retreat di gereja lain. 过去的1号到3号，我在某些教会呢参加这个进修会。 Lalu saya berkoordinasi dengan beberapa panitia, saudara, saya berkoordinasi dengan ketua, dengan seksi acara mengenai acara dan tema session-sessionnya, mengenai transportasi saya nanti, mengenai akomodasi, itu dengan orang yang berbeda-beda. 我当时是我只是一个带领这个进修会的牧师，所以呢，我当时和那个委员们不同的部门的有教这个旅店的，还有这个车辆的这个等等，我要一个一个去和他们调协。 Jadi saya agak bingung karena saya juga belum begitu kenal, saudara, dengan jemaat-jemaat di sana, jadi saya kebingungan. 我只是看，因为我不认识那里的会友，所以呢，我有一点彷徨。 Tapi tiba-tiba di antara mereka semua ada satu panitia yang mengatakan kepada saya, kalau nggak begini aja Bapak, setiap ada kebutuhan yang Bapak ingin koordinasikan, hubungi saja saya. 但是突然有一个只是告诉我，这样吧，牧师，你有什么需要的话，直接找我就行了。 Akhirnya saya hubungi dia terus, saudara, untuk semua keperluan saya. 因此呢，我就有需要什么，我就找他一个人罢了。 Untuk transportasinya, untuk temanya, untuk akomodasi kamar, semuanya saudara kepada satu panitia ini. 所有的居住的地方、车辆等等，进修会所需要的一切，我都找他。 Dan semua hal yang saya percayakan kepada dia, saudara, dikerjakan dengan sangat rapi, sangat baik, dan semua diselesaikan sesuai dengan apa yang diminta. 他解决了我所有的问题，也是我所需要的，他都供应的充充足足的。 Itulah orang yang dapat dipercaya. 那就是可以信赖的人。 Saudara, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang bisa dan dapat diandalkan untuk melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepada dia. 可以信赖的人呢，就是他可以完成我们所交托他的、我们所信托他的事情。 Saudara, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang setia melakukan tugas tersebut dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan dan tidak akan mengecewakan orang yang telah begitu percaya kepada dia. 可以信赖之人，他必然会完成我们所托付他们的事情，使得我们对他的信任呢，没有白白的荒废。 Semakin orang dapat dipercaya, akan diberikan kepercayaan yang semakin besar kepada dia, dan dia kemudian akan semakin bermanfaat dan berguna bagi kebaikan orang yang lebih banyak lagi. 我们越是相信一个人，那么我们会加给他更重要的事情，让他去办。那么这样的话，他就可以造福人群。 Saudara, pagi hari ini di hadapan Tuhan, 今天早晨在神的面前， apakah saudara dan saya adalah orang yang dapat dipercaya? 你和我是不是一个可以值得信赖的人呢？ Sebagai seorang suami atau seorang istri, apakah saudara dan saya adalah orang yang dapat menjaga kepercayaan dari pasangan kita? 作为丈夫或者妻子呢，我们是不是可以维持我们配偶的信任？ Sebagai seorang pengusaha atau orang yang menjalankan bisnis, saudara, apakah Anda adalah orang yang dapat dipercaya oleh rekan bisnis saudara? 作为企业家或者是经营企业的人呢，你是不是一个值得可以信赖的商业伙伴？ Sebagai seorang yang bekerja profesional, apakah saudara adalah seorang yang dapat dipercaya atasan atau bawahan saudara? 你是一个专业的人士，你是否在你的上级或者是你的下属可以信赖你吗？ Dan sebagai anak Tuhan, 成为上帝的儿女， apakah saudara dan saya dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan tugas, tanggung jawab, dan kehendaknya yang mulia itu? 成为上帝的儿女呢？上帝是否可以信托我们做他所要我们做的那个伟大的事工？ Saudara, hari ini firman Tuhan melalui Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan, demikian ialah
bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. 透过使徒保罗，神的话语如此说：人应当以我们为基督的执事，为上帝奥秘事的管家。 Rasul Paulus menggambarkan relasi dan hubungan dia kepada Tuhan, saudara, adalah seperti seorang tuan dan seorang hamba. 使徒保罗描述他与上帝之间的关系，就如一个仆人和主人的关系。 Sang tuan yang memiliki rencana yang agung dan indah. 主人有一个很完美的、一个很奥秘的一个计划。 Dan sang tuan ingin menyatakan rencananya itu melalui pelayanan dari hamba-hambanya. 主人要向仆人显示他的这个计划。 Ia mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada hambanya untuk dikerjakan sampai selesai. 他将他的计划托付给他相信的仆人，直到这个事情办完。 Itulah rahasia Allah, yaitu Injil yang Tuhan percayakan bagi Rasul Paulus untuk kemudian disebarluaskan, dikabarkan kepada semua orang-orang untuk mendapatkan keselamatan. 那就是奥秘的事，那就是救恩，就是奥秘的事。他信托给使徒保罗，让他传到给各民族。 Rasul Paulus tahu dan sadar panggilan ini tidak diberikan kepada semua orang dan sembarang orang. Ini adalah sebuah panggilan berharga yang dipercayakan bagi dia, dan ia harus menjalankan itu sampai selesai. 使徒保罗清楚，上帝交托的这些如此珍贵的一个福音的这个奥秘的事呢，并不是随便传给其他人，所以他是要忠心的仆人去为他完成这件事情。 Maka saudara, kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus mempersiapkan dirinya baik-baik agar dia, saudara, dapat sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan yang sungguh Tuhan dapat percaya kepada dia. 我们可以看到保罗是如何的预备好的心，成为一个忠心的仆人，怎么样去服侍上帝，遵行他的诫命， Untuk menjadi seorang pelayan yang dapat dipercaya, 成为一个忠心的仆人。 maka kita harus memiliki kerendahan hati. 第一，我们要有谦卑的心。 Paulus adalah seorang pelayan yang rendah hati. 保罗是一个谦卑的仆人。 Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 21 saya akan bacakan. 使徒行传20章19到21节， Paulus berkata demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. 服侍主凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害经历试炼。你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的，或在众人面前，或在个人家里，我都教导你们。又对犹太人和希腊人证明，当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督。 Saudara, Paulus berkata, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. 保罗说：“我以谦卑的心来服侍我的主。” Saudara, biasanya orang yang mengaku rendah hati itu adalah orang yang sombong. 通常呢，如果一个人承认他自己谦卑，那他是一个高傲的人。 Tetapi ketika Rasul Paulus berkata, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan, dia tahu betul jemaat-jemaat Efesus yang padanya waktu itu dia katakan kata tersebut adalah jemaat yang merupakan saksi nyata kerendahan hatian Paulus. 当保罗说他是以谦卑的心来服侍神的话，当时他在以弗所教会，他知道那边的会友已经见证了保罗是如此的谦卑来服侍主的。 Jemaat Efesus tahu bahwa Rasul Paulus melayani dengan motivasi yang murni dan tulus kepada Tuhan. 他们知道使徒保罗服侍主，这是真的以纯洁的心来服侍。 Rasul Paulus melayani dengan banyak mencucurkan air mata. 他以眼泪来服侍主的。 Rasul Paulus melayani dengan banyak menghadapi tekanan dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuh dia.
他面对的是犹太人要谋害他的犹太人，他经历过很多的压力。 Tapi sekalipun saudara Rasul Paulus tidak pernah meninggalkan pelayanan itu. 虽然他面对到这样的逼迫和压力，但是他从不离弃这个服事。 Dia tidak gentar walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. 他并不怕受遭害，甚至丧了命。 Ia tetap giat bersaksi kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi agar mereka semua dapat percaya dan kenal kepada Tuhan 他 Yesus 很殷 Kristus. 勤的去传福音，让他们可以认识到主，无论是给犹太人或者是希腊人。 Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. 我以谦卑的心来服侍我的主。 Saudara, Tuhan mau pakai orang yang rendah hati. 上帝要使用谦卑的人。 Amsal 16 ayat ke-5 berkata, Tuhan membenci orang yang sombong. 箴言16章第5节，上帝厌恶那个骄傲的人。 Tuhan tidak akan percayakan tugas-tugas mulia yang penting kepada orang-orang yang tinggi hati. 上帝不会托付这个事情给那些高傲的人。 Saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang kedua 22 sampai ke 25. 约翰福音第2章23到25节。 Dikatakan pada saat itu adalah hari Paskah dan banyak orang percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan karena melihat tanda-tanda dan mukjizat yang Tuhan lakukan. 当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。 Dikatakan banyak orang percaya kepada Yesus. 那里说有许多人信了他， Tapi menarik di sini Tuhan Yesus dikatakan tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. 但是有趣的就是耶稣在那里记载说，他却不将自己交托给他们， Karena ia mengenal mereka semua. 因为他知道他们的内心。 Dan dikatakan di ayat yang ke-25, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. 在第25节，他说他知道人心里所存的。 Banyak orang dikatakan percaya kepada Tuhan, tetapi ingat saudara, belum tentu Tuhan akan mempercayakan dirinya kepada orang banyak itu. 有许多人就是说，我相信主，但是主可以信得过他们吗？那不一定。 Karena orang datang kepada Tuhan Yesus dengan motivasi-motivasi dan berbagai pemikiran yang berbeda-beda dengan maksud untuk mendapatkan apa yang mereka bisa dapatkan dari Tuhan Yesus. 因为人寻找神的时候，他是以各样的心思意念，他希望在主耶稣身上可以得到一些好处。 Raja mengira kalau kita percaya kepada Tuhan, otomatis Tuhan akan percaya kepada kita. 他们以为如果我们信了主，那么主也是会信托于我们。 Ingatlah bahwa dosa telah menjerat kita kepada berbagai kesombongan dan hati yang tinggi. 你们要切记，就是罪恶已经使我们堕入狂妄自大的陷阱里。 Di dalam kita manusia menjalani kehidupan ini, semua orang punya kecenderungan untuk meninggikan diri sehingga menjadi haus akan pengakuan, pujian, dan penghargaan dari orang lain. 人类有高抬自己的这个倾向，那么渴望得到他人的赞扬和认可。 Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan contoh dan teladan, memberitahu kepada kita semua apa yang namanya dan apa artinya itu rendah hati. 因此，主耶稣来到这个世界上，给我们设立了一个榜样，告诉我们什么是谦卑。 Banyak orang hebat dan berpotensi saudara pada akhirnya tidak bisa dipakai Tuhan oleh karena sombong. 有许多有潜力的伟人呢，不被神使用呢？为什么呢？因为他们狂妄自大， Termasuk orang-orang yang sombong rohani. 包括那些属灵上的这个狂妄。 Suatu ketika orang Farisi berdoa dengan berkata demikian, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain, karena aku bukan orang jahat, aku bukan perampok, aku bukan penjina, dan aku bukan seperti pemungut cukai ini. 有一回法利赛人这样的祷告：上帝啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. 我1个礼拜禁食2次，凡我所得的都捐上1/10。 Saudara, sebetulnya tidak ada yang salah dengan seluruh aktivitas rohani yang dia lakukan. 其实这个祷告，如果在这个意识上是没有错的， Tapi masalahnya bukan
terletak pada aktivitas rohaninya, saudara. Masalahnya terletak di dalam hati sanubari yang terdalam. 但是这里面的错是在哪里？错就在他心中充满了那个骄傲， Hatinya penuh dengan kesombongan dan merasa lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. 他认为他自己是比别人更好，比别人更公义。 Walaupun dia adalah seorang yang rohani, Tuhan tidak bisa pakai orang seperti ini. 虽然他的灵修的生命很高，但是上帝不会使用这样的人。 Saudara, jikalau kita mau melayani Tuhan dan kita mau dipercaya oleh Tuhan, mari kita mulai dalam satu langkah yang pertama yang begitu penting. Kita mulai dari menjaga hati kita. 要是我们要神信托我们做一些他的事情，那么我们要以谦卑的心来开始。 Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupanmu. 箴言第4章23节，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。 Yang kedua, saudara, 第二件， pelayan yang dapat dipercaya adalah pelayan yang bertanggung jawab untuk menjaga sebuah kepercayaan yang telah diberikan kepada dia. 一个可以信赖的仆人，就是他会负责守护所信托他人的主人所信托的仆人。 Saudara, pelayan yang dapat dipercaya itu artinya dia tidak menyia-nyiakan segala bentuk kepercayaan yang telah dipercayakan kepada dia. 一个值得信任的仆人呢，是不会狂废主人所托付的一切。 Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat Korintus, kami menasehatkan kamu agar kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia yang telah diberikan Tuhan bagi kamu. 哥林多后书第6章第1节，我们与上帝同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。 Saudara, bahwa keselamatan yang telah diterima itu yang harganya sangat mahal, maka kita harus sungguh-sungguh menjaga itu, saudara, dan kita kerjakan, kita rawat dengan sungguh-sungguh dan serius. 我们所受到的恩典，就是以耶稣宝贵的血来赎回的，我们只要好好认真的去保守它，去守住它。 Hal ini menjadi penting, saudara, sebab jikalau kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan, kalau kita menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maka Tuhan akan menarik kembali kepercayaan yang telah diberikan kepada kita itu. 这是非常重要的。如果我们荒废了上帝所托付我们的，那么上帝就会挪走这一切。 Saudara, walaupun Musa adalah orang yang lembut hatinya, 虽然摩西这性情是他的性情是温和的， tetapi dia pernah menghina kekudusan Allah. 但是他曾经尊主为圣。 Ketika Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada batu agar batu mengeluarkan air untuk dapat dinikmati oleh umat Israel. 当上帝吩咐他，就是将这个石头，吩咐石头流出水。 Tetapi Musa dengan marah dan amarahnya itu memukul dengan tongkatnya batu itu. 当时摩西很生气，他不但没有吩咐石头流出水，反而他拿了那个拐杖打到那个石头。 Musa lakukan itu di hadapan umat Israel. 他在以色列人民的面前如此 Di 行。 hadapan umat Israel, Musa mempertunjukkan ketidaksetiaan dia terhadap perintah Tuhan. 他在以色列民的面前呢，表现出他对神的不忠。 Tuhan berkata, engkau telah menghina kekudusanku. 上帝告诉他，你已经不尊我为圣了。 Oleh sebab itu, maka engkau tidak akan masuk sampai ke tanah perjanjian. 因此，你必不得进入应许之地。 Kepercayaan yang diberikan kepada Musa untuk memimpin umat Israel sampai masuk ke tanah perjanjian itu ditarik oleh Tuhan. 上帝应许他领以色列到迦南地，到是应许之地，但是上帝已经收回他的成命， Karena Musa telah menyia-nyiakan kepercayaan itu. 因为摩西已经荒废了上帝对他的信任。 Saudara, contoh yang kedua, walaupun Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan, 虽然大卫王是一个讨神喜悦的王， tetapi dikatakan karena tangannya penuh dengan darah peperangan demi peperangan, 但是因为他的手已经屡次的沾满了这个战争里面的这个血腥，
maka Tuhan tidak mempercayakan Daud untuk membangun dan menyelesaikan bait Allah yang kudus. 因此，上帝不再信任大卫来建设他的圣殿， Karena Daud telah menyia-nyiakan kepercayaan, integritas hidup yang telah diberikan Tuhan kepada dia. 因为他已经剥夺了上帝对他的信任。 Saudara, jikalau kita mau jadi orang yang bisa dipercaya, maka jangan pernah sia-siakan, jangan pernah lalaikan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. 要是我们要让人家信任我们的话，那么我们不要，无论是人是神，我们都不要荒废掉人家对我们的信任。 Suatu ketika di Inggris ada seorang kepala penjara yang sangat terkenal sekali. 有一回，英国有一位很出名的这个监狱长， Dia sangat tegas, maka penjara itu puluhan tahun aman, tidak ada satupun kriminal atau tahanan yang berhasil lari dari penjara itu. 他非常的严厉管制这个监狱，所以呢，几十年在他的管辖下呢，这个监狱没有一个逃犯可以逃出去。 Tapi suatu hari, satu kali saja saudara, dia lalai untuk menjalankan tugas dia. 但是只有那么一次，他疏忽了他的职责， Sehingga ada satu tahanan berhasil kabur. 导致一个囚犯逃脱， Dan kepala penjara ini langsung dicopot, saudara. 因此他被免职。 Lalu banyak masyarakat kota London itu bertanya, kenapa dia langsung dicopot? 那么很多人就这么问，为什么直接把他免职了呢？ Bukankah yang lolos cuma satu dan selama puluhan tahun penjara itu aman? 这几十年来，监狱是平平安安的，没有一个人逃脱，只逃脱了这么一位，他就被免职了吗？ Maka pemerintah berkata, karena kepercayaan yang diberikan negara kepada kepala penjara ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. 因此国家就这么回答：我们给他的这个信任呢，就是一个很重大的一个这个信托。 Walaupun gagal satu kali, tetapi itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. 虽然只是犯了一次的错，但是它是很致命的一个错误。 Karena yang lolos itu adalah seorang pembunuh berantai psikopat, seorang psikopat. 因为逃犯呢是一个连环杀手的精神病患者。 Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita jangan sia-siakan setiap kepercayaan yang telah dipercayakan kepada kita, mari kita jalankan itu dengan penuh tanggung jawab. 我们要记得，永远不要荒废他人对我们的信托，我们要对所信托的人负责。 Jika saudara dan saya diberikan tanggung jawab sebagai suami dan istri, mari saudara jangan sia-siakan kepercayaan itu. Jadilah suami atau istri yang dapat dipercaya. 要是上帝信任我们成为丈夫或者妻子，我们要成为一个可以信得过的、可以托付的伴侣。 Jikalau saudara diberikan kepercayaan sebagai rekan bisnis, rekan kerja, jadilah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dimanapun saudara berada, jadilah seorang yang bersaksi bahwa saudara dapat dipercaya. 如果上帝给我们机会，在商场上有伙伴，或者在职场上，我们要成为一个值得信赖的人。 Walaupun ekonomi sedang sulit saudara, janganlah saudara dan saya jadi seorang penipu. 虽然经济不景气，但是我们也不要成为一个骗子。 Janganlah berbohong untuk demi menyelamatkan diri kita dari berbagai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. 我们也不要撒谎，因为为了要自保，我们撒了谎。 Jadilah anak Tuhan yang berintegritas. 成为一个真正的神的儿女。 Kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. 我们要正直，我们要就是和鸽子这样的温顺，但是聪明像蛇一样。 Tetapi banyak orang Kristen bukan cerdik seperti ular, tetapi malah jatuh menjadi licik seperti ular. 但是许多基督徒因为罪的缘故，就是跌倒了，就是不是像蛇那样聪明，而是狡猾的像蛇一 Di 样。 tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan, saudara, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh berintegritas dan dapat dipercaya. 在这个有虚假的世界和狡猾为谋的世界呢，我们要成为一个正直的神的儿女。 Yang ketiga, menjadi seorang yang dapat dipercaya adalah seorang pelayan yang setia mengerjakan tugasnya sampai selesai. 第三，我们要忠心尽责至忠，成为一个忠心的仆人。 Saudara Rasul Paulus dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan tugas sebagai pemberita Injil.
tugas itu saudara dia kerjakan dengan setia sampai pada akhir masa hidup dia. 上帝托付使徒保罗成为他的传福音、把信息传给世界的人，他忠心的至死。 Di akhir kehidupan dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang telah dikaruniakan kepadaku. 保罗在他的生命最后的时刻，就说：“那美好的仗我已经打完了，当跑的路我已经跑尽了，所信托的道我已经守住了。” Saudara Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, dia setia mengerjakan tugasnya sampai selesai. 保罗成为一个忠心的仆人，他很忠诚的完成他的使命。 Kalau kita setia mengerjakan tugas yang dipercayakan sampai tuntas, saudara, disitulah kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. 要是我们可以完美的完成，我们以忠心的心完成我们神所托付我们的事情，那么我们是一个值得被信任的人。 Karena banyak orang bangga bisa memulai pekerjaan dengan baik, tetapi hanya sedikit yang sanggup menyelesaikan tugas pekerjaan itu sampai tuntas. 许多人因为自己找到的好的工作，所以就感到很自豪。但是又有多少人愿意忠实、勤奋地完成他的工作呢？ Maka orang yang setia mengerjakan tugas itu sampai selesai, ia adalah orang yang layak untuk dipercaya. 那是可以忠心，直到他的事情完成之后，那他就是一个值得信任的人。 Dalam perumpamaan tentang talenta, saudara, sang tuan memuji hamba yang menjalankan 2 dan 5 talenta karena mereka setia menjalankan itu sampai menghasilkan 2 kali lipat. 在忠心仆人就是有一个财主，有仆人，他的仆人忠心于他，可以把他给的这个银子呢，可以翻倍的赚回来。那么主人就是赞扬他们。 Tetapi ada satu hamba yang menerima 1 talenta, bukan dia mengerjakan talenta itu, alih-alih dia menyembunyikan di dalam tanah dan dia pergi meninggalkan talenta itu. 有一位仆人呢，他就是将主人给的1000个银子，就把它埋起来了，并不拿去经营。 Kepada hamba yang tidak menjalankan talenta, sang tuan itu berkata dengan sebutan, "Hai kamu, hamba yang malas dan jahat." 对于这样的仆人，财主说：“你是恶又懒的仆人。” Di hadapan Tuhan hanya ada 2 pelayan, saudara. Pelayan yang dapat dipercaya dan pelayan yang jahat dan malas. 在神的面前，只有2种的仆人，就是一个就是又恶又懒的仆人，一个就是忠心的仆人。 Tetapi kepada mereka yang setia menjalankan tugas yang dipercayakan kepada dia, maka Tuhan akan mempercayakan lagi tugas yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar kepada dia. 要是你们可以因一个事情小事上，上帝可以信托我们，那么上帝会把更大的事情交托给我们。 Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia di dalam perkara yang besar. 凡小事上可以忠心，那么在大事上他也一样可以忠心。 Saudara, suatu kali Mother Teresa melayani di sebuah rumah sakit yang menampung anak-anak sakit yang terminal yang menunggu kematian mereka. 有一次特蕾莎修女在一所收容患有绝症、等待死亡的孩童医院。 Rumah sakit itu terletak di Amerika Serikat, terkenal dengan nama The House of Dying, rumah bagi mereka yang sekarat. 那间医院在美国，那所医院的名字是为临终之屋，就是要死的人住在那儿。 Jadi Mother Teresa setiap hari merawat anak-anak ini, menyeka muka mereka satu persatu, menggantikan pakaian mereka yang kotor. 特蕾莎修女呢，细心的照顾他们，为他们换衣梳洗。 Tidak lama satu persatu pun anak-anak itu yang ada di rumah sakit itu pun meninggal dunia karena memang mereka terserang penyakit yang sangat serius dan gawat sekali. 因为那些孩子患了绝症，所以呢，他们会一个一个的离这个世界。 Suatu ketika seorang anggota dewan Amerika, Senator Mark Hatfield mengunjungi rumah sakit tersebut dan bertemu dengan Mother Teresa. 有一天呢，有一位董事的名叫马可的，他去探望这家医院。 Dia berkata, Mother Teresa, apakah usaha kamu nggak sia-sia? Kamu menghabiskan begitu banyak effort untuk merawat anak-anak ini dan tahu
nggak lama lagi satu persatu mereka akan meninggalkan dunia ini. 他问特蕾莎修女：“你不觉得你的奴隶是突然的吗？那些孩子会一个一个的离你而去。 Mengapa Anda tidak merawat saja mereka anak-anak yang masih punya kemungkinan sembuh tinggi supaya usaha kamu itu tidak sia-sia dan kamu beroleh kesuksesan dan keberhasilan? 为什么你不去照料那些有机会复原的孩子呢？如果你这样做的话，那么你就会有成功的一个名分。” Maka Mother Teresa menjawab, aku tidak pernah terpanggil untuk menjadi sukses. Aku dipanggil Tuhan untuk setia menjalankan tugasku. 特蕾莎修女这么回答：“上帝从不呼召我成为一个成功的人，上帝呼召我成为一个忠心的仆人。” Saudara, kalau hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. 如果今天上帝呼召我们成为他可信托的人， Jadilah orang yang dapat dipercaya sesuai dengan seluruh kepercayaan yang telah dipercayakan kepada kita. 我们应该要回应上帝的呼召，就是说，我们将上帝所托付给我们，我们以忠诚的心把它完成。 Kalau hari ini Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, 要是今天上帝呼召我们去服侍他， jangan sia-siakan kepercayaan itu, saudara. 我们不要荒废上帝的信任， Mari kita kerjakan dengan setia. 我们要忠诚的去做 Kita，kerjakan itu sampai selesai. 我们把它完成。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang begitu indah. 感谢神你美好的话语， Pimpinlah kami ya Tuhan di dalam hidup kami yang penuh dengan pergumulan ini, agar kami dapat ditemukan sebagai orang yang berintegritas, yang dapat dipercayai. 求主帮助我们在这个世界上成为一个正直、可以信赖的人。 Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, agar kami juga dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu yang dapat dipercaya. 成为你的管家，求主你帮助我们，可以成为一个值得你信赖的管家。 Kami bersyukur Tuhan materaikan firman-Mu di dalam hati kami, Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk melakukannya. 求主将你的话语烙印在我们的心中，让圣灵不断的在我们心里动工。 Sebentar kami akan masuk ke dalam sebuah meja perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. 接下来我们要到你的圣座前来领受你的圣餐， Ampunilah dosa dan kesalahan kami, 求主你饶恕我们一切的过犯， agar sekali lagi kami dapat merasakan anugerah-Mu ya Tuhan di dalam berbagian dalam meja perjamuan kudus. 让我们再次的感受到你莫大的恩典，在你的圣座前， Sehingga kami mendapat pemulihan demi pemulihan, 让我们可以得复兴， berkat dan anugerah daripada-Mu saja. 一切荣耀都归于你。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Mari saudara kita mempersiapkan.